لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك ونحن الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات وافتح علينا أبوابك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به ونفعنا به وبهم في الدارين. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. Dan tiada kebajikan itu bahawa kamu datang akan segala rumah-rumah daripada sebelah belakangnya pada ketika ihram haji. Adalah mereka itu pada masa jahiliyah dan pada awal Islam. Tebuk lubang pada belakang rumah, masuk keluar daripadanya ketika ihram. Dan sangka mereka itu demikian itu kebajikan. Cerita daripada ayat ininya, latar belakang dianya, kita ambil di sini dulu. Katanya adalah mereka itu orang Arab. Adalah mereka itu, kita mulai di situ dulu. Untuk nak tahu cerita ianya, cerita yang bersangkutan dengan ini ayat, supaya senang kita faham. Katanya adalah mereka itu pada masa jahiliyah, belum pada masa Islam, belum pada masa zaman dibangkitkan Nabi Muhammad jadi Rasul, itu maklumnya ialah masa jahiliyah dan awal Islam dan masa awal-awal Islam, awal-awal dibangkit Nabi jadi Rasul. Mereka itu tebuk lubang. Jadi buat lubang, buat pintu lah. Pada belakang rumah. Jadi pada belakang rumah. Lepas tu tujuan dianya untuk masuk keluar, untuk masuk dan keluar padanya. Nak masuk ke rumah, masuk kat lubang tu dah. Dan keluar pun ikut jalan tu lah. Masuk keluar daripadanya, daripada lubang. Ketika ihram, ketika mereka berihram, di dalam keadaan ihram. Dan sangka, yakni kerana sangka mereka itu orang Arab, demikian itu masuk keluar daripada belakang rumah itu kebajikan. Jadi satu kepercayaan bagi orang Arab pada zaman jahiliyah dan pada permulaan Islam, apabila mereka di dalam ihram,
apabila mereka berihram, tak kiralah dengan haji atau dengan umrah, maka mereka buka satu pintu di belakang rumah. Dia adatnya orang Arab tu pintu nak masuk rumah tu satu saja. Pintu masuk ke sebelah depan saja. Jadi kat belakang rumah tu tidak ada pintu lah. Tak macam rumah kita sekarang, depan ada pintu, di belakang, kat belakang rumah, kat dapur tu ada pintu pula. Tapi adat orang Arabnya, rumah dia tu ada pintu sebelah depan saja. Jadi maknanya kalau nak keluar masuk ikut ke depan itulah pintu yang sebelah depan. Tetapi apabila mereka berihram dengan haji atau dengan umrah, mereka buka pintu tu, mana tebuk lubang, mana buka pintu laluan di belakang rumah. Jadi mana dinding tu mereka tebukkan, mereka buat laluan, jadi sebagai pintu lah di belakang rumah. Apabila nak masuk ke dalam rumah, ikut tu lah. Masuk ikut tu lah. Keluar pun masuk ikut tu lah. Jadi maknanya pada masa mereka di dalam ihram tu, mereka tak masuk keluar, tak masuk dalam rumah, tak keluar daripada rumah, malaikat tak masuk ikut pintu depan. Sebab mereka buka pintu di belakang, masuk keluar pun ikut pintu yang dibuka di belakang itulah. Sebab mereka percaya bahawa itu adalah benda baik. Tujuannya dia begini. Dia satu-satu percayaan, dia apabila dalam ihram tu dia tak nak bagi lindungan antara dia dengan langit. Tak nak jadi lindungan antara dia dengan langit. Jadi sepanjang masa dia tu, sepanjang masa mereka di dalam ihram, dia cari jalan supaya antara kepala dia dengan langit tu tidak ada benda yang melindungkan. Malaikat masuk dalam rumah. Lepas tu ghalibnya di depan rumah tu ada apa dia panggil? Ghalibkannya di depan pintu rumah tu ada tak tahu sana panggil apa. Contohnya sini pintu, lepas tu dia ada keluar sikit depan ni. Dia panggil apa sana? Sini betul, contohnya betul di sini tu pintu. Lepas tu ada bumbung sikit keluar. Yang betul dengan pintu supaya kalau hujan, kalau panas tak kena hujan, tak kena panas. Betul dengan pintu tu dia ada bumbung sikit. Atap, ada atap dia betul dengan pintu ni. Tu dia tak tahu panggil apa. Ghalibkan rumah tu ada benda itu. Maka sekiranya kalau dia masuk kat pintu depan tu, jadi terlindunglah dia, jadi menghalangi antara dia dengan langit oleh bumbung yang ada di depan pintu. Jadi maknanya sepanjang masa dia tu tak nak katanya ada perkara yang melindungkan dia daripada langit. Maknanya jadi kepala dia tu nak terus dengan langit. Sebab tu kalau masuk ikut depan rumahnya, maka ghalibkannya di depan rumah tu ada atap, artinya ada bumbung berbetulan dengan pintu. Ketika dia nak masuk tu jadi lindung dengan atap tu lah. Jadi lalu tu
cara dianya buat pintu di belakang. Sebab belakang tu buka dinding kat belakang tu makna tidak ada bumbung di atas lah. Mereka masuk dalam rumah. Kalau tidak pun setengah orang tu dia tidak buka buat jalan lorong pintu di belakang. Dia bukakan sutuh rumah. Naik di atas tangga, turun kat sutuh. Dia nak lari daripada tak nak masuk dalam rumah, ikut pintu depan. Setengah tu buka yang dalam kitab katanya buka tebuk di belakang tu itu ghalib-ghalib. Ada setengah tu dia tak buka juga, dia buka bumbung. Buka sutuh rumah. Itu kalau rumah. Kalau duduk dalam khemah pun begitu juga. Pintu khemah yang depan tu dia tak masuk, masuk ikut belakang. Begitulah kepercayaan pegangan mereka, katanya itu ada benda baik yang sepatut dibuat pada waktu mereka dalam ihram haji atau umrah. Maka apabila keadaannya begitu, selama masa mereka beramal macam tu, apabila datang awal-awal Islam, maka Nabi ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat tentang dua perkara. Ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabatnya tentang dua perkara. Satu perkaranya pasal bulan, yang kita ayat yang terlepas. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi satu soalnya, kenapakah bulan itu permulaannya kecil, lepas tu bertambah besar hingga jadi sepenuh dan balik kepada kecil balik. Maka di situ Allah Ta'ala jawab dengan kata hikmatnya ialah nak jadi waktu, nak menunjuk di atas musim-musim waktu-waktu untuk urusan dunia dan akhirat. Dan ada bersangkutan dengan haji juga. Dan soalan yang keduanya yang ditanya pada waktu itu juga tentang masuk ke dalam rumah, masuk ke rumah, keluar daripada rumah ikut pintu belakang yang dibuka pada masa ihram dengan haji. Itulah sebab itu bersangkutan hubung kait ayat ini dengan ayat yang telah dulu. Ayat katanya laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Itu ada hubung kait dengan ayat kata yas'alunaka anil ahillah. Sebab itu pada waktu itu disoalkan dengan dua soalan. Satu soalannya pasal bulan kerana mulai daripada kecil sehingga jadi besar dan balik kepada kecil balik. Dan soal yang keduanya, baik ke tidak masuk keluar pada rumah itu ikut pintu belakang. Pada waktu haji, ihram dengan haji dan umrah. Lalu tu diturunkan jawapan dua soalan itu dengan kata kul hiya mawaqitu linnas. Itu jawab tentang soalan sakutan dengan bulan. Dan jawab pula soal yang kedua, kata baik ke tidak macam mana buat begitu, adakah masuk dalam amal kebajikan didapatkan pahala dengan sebab buat begitu. Maka turunlah ayat ni pula untuk jadi jawapan daripada soalan yang kedua, kata baik ke tidak masuk keluar ikut belakang ketika ihram dengan haji dan umrah. Lalu tu Tuhan turun ayat ini, katanya firman-Nya walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan tiada kebajikan, laisal birru tiada kebajikan, bukan jenis kebajikan, bahawa datang kamu akan segala rumah. Bahawa datang kamu akan segala rumah. Mana masuk keluar ke rumah sana. Masuk keluar rumah sana itu daripada sebelah belakang.
bi anta tu dengan bahawa mendatang kamu al-buyuta akan segala rumah-rumah min zuhuriha daripada belakang. Zuhur jamak bagi zahrun. Zahrun belakang. Belakang. Zuhur jamaknya daripada sebelah belakang-belakang rumah. Satu rumah, satu belakang, satu rumah, satu belakang, satu rumah, satu belakang. Di beberapa rumah jadi buyut. Di beberapa rumah tu buyut. Belakang-belakangnya banyak jadi zuhur. Jadi maknanya bukan itu amalan itu, perbuatan itu masuk masuk rumah, keluar rumah, ikut belakang tu bukan amalan kebajikan. Jadi maknanya tidak ada berbeza masuk keluar ke rumah itu ikut pintu depan pun sama, ikut pintu belakang pun sama, sebab bukan katanya tak jadi kebajikan, bukan begini, bukan katanya kalau masuk pintu belakang jadi kebajikan, kalau masuk pintu depan tak jadi kebajikan dalam masa ihram, bukan begitu. Jadi maknanya tak disuruhkan. Tak disuruhkan manusia, Allah Ta'ala tak suruhkan manusia ketika ihramnya masuk rumah dan keluar rumah ikut pintu belakang, itu tak disuruh. Sebab bukanlah perbuatan itu perbuatan kebajikan yang dapat pahala dengan sebab mengerjakan, bukan. Itu sebagai jawapan soalan yang kedua. Jadi maknanya tak perlu kepada buat, tak disuruh buat begitu. Sebab kalau buat pun tak dapat pahala pun, lagi pulaknya lebih laginya menyusahkan dan merosakkan rumah. Nanti lepas pada ihram kena simpan balik rumah tu, kena repair balik rumah tu yang mana mereka tu pecah. Jadi maknanya tak ada kebaikan, tak payah buatlah begitu. Maka dengan sebab Allah Ta'ala menolakkan, katanya perbuatan itu bukan perbuatan yang jadi kebajikan, maka seolah tanyanya mana diakah kebajikannya, tempat jadi kebajikan, tempat jadi kebaikannya ialah lakinnal birra lakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Dan tetapi walakinna dan tetapi albirra kebajikan itu. Tapi di sini nak kepada ni dia albirru mana kebajikan. Amalan kebajikan tu albirru. Albirru tu amalan kebajikan. Adapun kalau orang yang buat kebajikan tu panggil albarru. Albarru. Albarru itu orang yang buat kebajikan. Sedekah albirru, orang yang sedekah tu albarru. Taat kepada ibu bapa tu albirru, orang yang taat kepada ibu bapa tu albarru, orang buat kebajikan tu albarru. Jadi maknanya albirru, albirru kebaikan, kebajikan. Jangan juga baca alburru, itu gandum. Jangan baca alburru, itu gandum. Gandum yang belum dihancurkan. Gandum sebiji-sebiji itu alburru. Jangan baca alburru. Baca albirru, maknanya kebajikan. Adapun orang yang buat kebajikan, apa dia sini? Albarru. Orang yang buat kebajikan. Maka apabila kita dah tahunya begitu, maka cuba kita tengok, dia kata walakinnal birra, tetapi kebajikan itu mereka orang. Kebajikan itu ialah orang, betul kah?
Sebab sani dah maklum kata al-birru sani tu apa dia? Kebajikan, bukan kenata orang. Bukan kenata orang. Ha, tetapi dia kata tetapi kebajikan lakinnal birra man mereka. Mereka ni orang. Orang ni siapa? Yang membuat kebajikan. Bukan kenata kebajikan. Al-birru tu kebajikan. Mereka ni ialah orang yang membuat kebajikan. Orang yang takut tu orang yang buat kebajikan. Sebab takwa-takwa tu setengah daripada kebajikan. Orang yang takut itu orang yang buat kebajikan tu al-barru. Jadi mana kalau kita tengok di sini tidak muafakat di antara isim lakinna dan khabar bagi lakinna. Isim dia tu al-birra, khabar dia tu man, mereka. Sebab al-birra kebajikan, mereka ni orang. Orang bukan amalan, kebajikan tu amalan. Maka lalu tu kita nak kena tafsir sekali lagi. Tetapi kebajikan, yakni orang yang buat kebajikan itu, tafsir gitu sebagaimana dalam tafsir Jalalain, tetapi kebajikan itu ni, tetapi orang yang membuat kebajikan itu, nak kena tafsir gitu ya. Tetapi kebajikan, yakni tetapi orang yang membuat kebajikan itu ialah mereka. Mereka ni ialah mereka. Baru betul. Barulah muafakat. Tetapi kebajikan, yakni orang yang buat kebajikan itu ialah mereka yang takut kepada Allah. Bukan orang masuk dalam rumah, keluar daripada rumah ikut belakang. Bahkan orang yang bertakwa, orang yang buat baik itu ialah orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang masuk rumah, keluar pada rumah ikut pintu belakang ketika ihram haji umrah itu. Kalau buat begitu pun, kalau masuk rumah, keluar rumah ikut pintu belakang itu pun tak jadi kebajikan, tak panggil orang buat baik dengan sebab buat begitu. Sebab tak disuruh oleh Allah Ta'ala. Tetapi kebajikan, ini orang yang buat kebajikan itu mereka yang takut, manittaqa, mereka yang takut kepada Allah, takutkan Allah. Maknanya tidak mengerjakan perkara yang dilarang, membuatkan perkara yang disuruh. Dan datang olehmu waqtul buyuta fi'il amar. Ni suruh, Allah Ta'ala suruh. Dengan sebab dah tahu katanya masuk pintu belakang tu tak jadi kebajikan. Bahkan orang buat kebajikan tu ialah orang yang takwa kepada Allah. Lalu tu tinggallah. Masuk rumah, keluar rumah pada waktu ihram ngikut belakang tu tinggallah. Sekarang dan datang oleh kamu akan rumah. Datang tu maknanya masuk keluar ke rumah tu pada masa kamu ihram. Dan datang kamu, waktu dan datang olehmu, oleh kamu, al-buyuta akan rumah-rumah. Mana masuk keluarlah rumah-rumah itu daripada segala pintunya, min abwabiha, daripada segala pintu-pintunya, pintu depan lah. Sebab adatnya orang Arab pada zaman dulu, lebih-lebih laginya rumah mereka tak besar sangat. Pintu tu sebelah, ada sebelah depan saja, pintu belakang rumah tu tidak ada. Jadi masuk ke pintu tak dapat tidak masuk ke depan mengikut asal. Dan datang oleh
kamu dan datang oleh kamu akan rumah-rumah daripada segala pitunya. Pitu di mana? Pitu tidak ada melainkan di depan adat mereka dulu. Masuk ikut pitu, pitu di depan. Sebut kata pitu sebelah depan rumah. Sebab adatnya tidak ada pitu di tepi rumah, tidak ada. Di belakang rumah pun tidak ada, hanya ada di depan satu pintu saja. Maka disuruh masuk keluar ikut pintu. Mana ikut depan tu lah. Bila tu pada ketika ihram dan lain pada masa ihram. Pada masa kamu di dalam ihram pun ikut pintu depan ni lah. Pada masa lain daripada pada masa tidak berihram dengan haji dan umrah pun masuk ikut pintu itulah. Sebab masuk ikut belakang tu tak jadi kebajikan. Habis wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha, dan takut olehmu akan Allah. Dan takut. Wattaqullaha, dan takut olehmu akan Allah. Rupa mana takut akan Allah? Dengan ini yang tafsir. Adapun dan takut olehmu akan Allah itu ayat. Itu mana ayat? Ini tafsir dia. Dengan tinggal menyalahinya. Takut Allah itu hasil dengan takut Allah. Macam mana nak takut kepada Allah? Takut Allah macam mana nak jadi kata takut kepada Allah tu? Takut kepada Allah hasilnya jadi dengan kita buat gini. Buat macam mana? Tinggal menyalahi. Mana tidak menyalahinya, menyalahi akan Allah. Tinggal menyalahi maknanya tidak dengan secara tidak menyalahikan dia akan Allah. Takut akan Allah dengan secara tidak menyalahi akan dia akan Allah. Tidak menyalahi mana? Tidak menyalahi ni pada barang yang disuruh dan barang yang dilarang. Tafsir begitu sekali lagi. Tidak menyalahinya, tidak menyalahikan. Tinggal menyalahi maknanya tidak menyalahi akan Allah. Menyalahi itu pada barang yang disuruh dan pada barang yang dilarang. Suruh wajib, larang haram. Maknanya apa yang diwajibkan kita buat, apa yang diharamkan kita tinggal. Itu mana kata kita dah takut akan Allah, kita tak menyalahi. Menyalahi pada suruh dan pada larang. Dengan maknanya kalau rupa menyalahi itu yang suruh kita tinggal, kalau dia suruh ditinggal, kalau yang larang dia buat, itu mana kata menyalahi. Menyalahi itulah deraka. Kalau suruh dia tinggal. Dia yang tak menyalahi, yang muafakatnya, yang sepakat, yang bertentangnya macam mana? Suruh buat. Yang disuruh dibuat. Yang dilarang ditinggal. Itulah katanya ta'at. Itulah katanya ta'at. Itulah katanya muafakat. Tetapi kalau kata yang disuruh itulah yang dia tinggal. Yang dilarang itulah yang dia buat. Itu mana kata menyalahi. Menyalahi pada perkara yang disuruh dan pada yang dilarang. Maknanya tinggal menyalahi. Tinggal menyalahi maknanya apa yang disuruh, apa yang diwajib kita buat. Apa yang dilarang kita tinggal. Itu mana tidak menyalahi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dapat kemenangan kamu. Itu la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dapat kemenangan kamu. Butung kamu. Mudah-mudahan dapat kemenangan kamu. Harap-harap kamu tu dapat kemenangan. Tapi tak ada maksud harap-harap.
la'allakum tuflihun, mudah-mudahan dapat kemenangan kamu. Mudah-mudahan harap-harap tu bukan kehendak. Bukan murad. Bahkan muradnya maknanya mudah-mudahan dapat kemenangan kamu, ini supaya dapat kemenangan kamu. Nak tafsir mana begitu. Mudah-mudahan dapat kemenangan kamu, yakni supaya dapat kemenangan kamu, kemenangan dengan syurga. Kemenangan dengan syurga. Supaya. Mudah-mudahan dengan mana supaya. Kenapa nak tafsir mana begitu? Mudah-mudahan ni. Jadi gini. Apabila seorang hamba Allah Ta'ala, apabila seorang hamba Allah Ta'ala bertakwa di atas dunianya, pada masa hidup dunianya, dia adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kita katanya seorang hamba Allah Ta'ala pada masa hidupnya di atas dunia, dia orang yang bertakwa. Macam mana dia orang bertakwa? Dia tak deraka kepada Allah. Apa yang disuruh dia buat, apa yang dilarang dia tinggal. Tanya soalnya, adakah orang tu orang yang berdosa? Ada dosa ke tidak orang ni? Pada zahirnya tidak ada berdosa. Maknanya apa-apa yang disuruh dia buat, dia buat. Apa-apa benda yang dilarang, dia tinggal. Panggil kata orang muttaqin, panggil kata orang yang taat kepada Allah. Maka kita maklum bahawasanya mukmin yang taat akan Allah Ta'ala, mereka tak deraka. Sebut kata taat, memanglah tak deraka. Orang mukmin kalau taat kepada Allah Ta'ala, apa janjian Allah terhadap orang mukmin yang taat kepada Allah? Apa janjian dia? Apa yang Allah Ta'ala janji buat janjian kepada orang mukmin yang sentiasa taat kepada Allah? Ialah nak bagi balasan baik dengan syurga. Ujung jatuhnya masuk syurga. Jadi maknanya orang muttaqin akan masuk syurga. Mengikut janjian Allah. Orang muttaqin, orang yang taat kepada Allah, orang ni akan dapat masuk syurga. Tahu di mana? Mengikut janjian dia. Sebab Allah Ta'ala dah buat perjanjiannya begitu. Maka apabila kita dah tahu begitu, katanya mudah-mudahan hendak takut oleh kamu akan Allah dengan tinggal menyalahi. Apabila seorang tak menyalahi, apabila seorang tu takut akan Allah, tak buat perkara yang dilarang, tak deraka kepada Allah, apa hujung jatuhnya? Masuk syurga. Dapat kemenangan dengan syurga. Apabila orang tu taat dan takwa pada Allah, dapat kemenangan dengan syurga. Maknanya disuruhkan kita dengan bertakwa supaya kita dapat supaya kita dapat kemenangan dengan syurga. Tidak nak dah lagi makna mudah-mudahan. Sebab kalau tengok pada makna mudah-mudahan tu belum tentu harap-harapnya dapat masuk syurga. Maknanya tentu ke masuk syurga? Tidak, tak tentu lagi, belum tentu lagi. Cumanya di dalam harapan nak masuk. Tapi boleh jadi tak dapat masuk. Begitukah orang muttaqin? Begitukah nasib orang muttaqin? Takwa kepada Allah, taat kepada Allah sepanjang masa dia hidup, tetapi belum tentu nak masuk syurga. Betulkah dengan janji Allah? Tak betul. Yang betul dengan janjian Allahnya ialah orang muttaqin, orang yang taat, mengikut janji Allah adalah dapat kemenangan dengan syurga. Bukan mana harap-harap. Kalau kata mudah-mudahan tu mana harap-harap, itu belum tentu nak dapat. Padahal janji Allah, tilik kepada janji Allah, tak menyalahi sama sekali, dapat masuk syurga dah tentu. Kalau dia tu mati dalam taat. Banyak amalan taat. Amalan jahat tidak ada, bahkan tidak ada dengan sebab dia ampun ke, dengan sebab dia tak buat langsung ke, tak kira. Sebab tu
Nah, ulama tafsir katanya mudah-mudahan la'allakum tuflihun, pada mana-mana tempat sekalipun maknanya supaya taatkanlah kepada Allah supaya kamu dapat masuk syurga. Walaupun sungguhlah katanya syurga itu bukan wajib. Memanglah kita itu dapat masuk syurga tu bukan dengan amalan. Memanglah masuk syurga itu bukan dengan sebab amalan kebajikan dia banyak. Sebab kita katanya masuk syurga itu dengan secara asalnya dapat masuk syurga dengan kurniaan Allah, bifadlillah. Bukan dengan sebab amalan. Kalau tilik kepada asalnya ialah masuk syurga tu semata-mata kurniaan Allah. Allah Ta'ala nak bagi masuk kepada siapa, orang tu dapat masuk. Siapa yang Allah Ta'ala takkan nak bagi masuk, maka orang tu tak dapat nak masuk. Kan? Walaupun sungguhlah kata begitunya semata-mata kerana kelipah kurnia Allah nak bagi masuk syurga kepada siapa-siapa. Tetapi kita dah cakap kata tilik kepada janji. Begitu. Tilik kepada janji Allah, Allah tak memasukkan orang yang muttaqin, orang yang muti', orang yang taat ke dalam neraka sama sekali. Tak masuk neraka melainkan orang tu ada buat maksiat, orang tak deraka, tak taat kepada Allah. Lalu tu dikandaki ulama tafsir akan makna mudah-mudahan macam ni, maknanya supaya. Sebab apa? Sebab tilik kepada la'allakum, kalau orang belajar ilmu nahunya, la'alla litaraji. La'alla litaraji maknanya mana harap-harap. Tetapi kita taruh harapan kepada siapa di sini? Harap nak masuk syurga, harapan kita letak di atas apa? Harap kepada Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Kita harap kepada Allah, maka kita maklum bahasanya apa harapan kita kepada Allah tak disia-siakan. Harap-harap Allah Ta'ala memasukkan dalam syurga, mana akan boleh masuk. Akan boleh masuk. Begitu. Jadi dia tak sama harap-harap kepada makhluk ni, boleh jadi tertunai, boleh jadi tak tertunai harapan dia. Harap-harap kau sihatnya, doktor apabila dia bagi ubat kepada orang sakit, doktor apabila dia bagi ubat kepada orang sakit, dia kata balik makan ubat ni begini, patam begitu, patam begini. Kena makan ubat bagi habis, bagi cukup dengan masa dia, betul dengan masa dia. Mudah-mudahan harap-harapnya kau sihat. Kan? Maka itu boleh jadilah nak sihat. Dengan perubatan itu, boleh jadi tak sihat kan? Boleh jadinya begitu. Itu harap-harap kepada makhluk. Boleh jadi tertunai harapan, boleh jadi tak tertunai harapan. Tetapi ini harap kepada siapa? Harap kepada Allah Ta'ala. Maka harapan apabila kita harap kepada Allah, dapat begitu, dapat begini, maka tak disia-siakan. Lalu tu munasabahnya pakai makna supaya kamu dapat, supaya dapat kemenangan. Bukan mudah-mudahan lagi. Supaya dapat kemenangan kamu dengan syurga. Jadi kamu seolah maknanya kamu mesti bertakwa kepada Allah, mesti tidak menyalahi dengan Allah akan Allah Ta'ala pada barang yang disuruh, pada barang yang dilarang. Kenapa nak kena begitu? Supaya kamu dapat kemenangan dengan syurga. Pada maknanya begitu. Supaya kamu dapat kemenangan dengan syurga. Dengan maknanya, mengikut janjian Allah Ta'ala, apabila seorang itu muttaqin, tentu dapat masuk syurga. Tilik kepada mana? Tilik kepada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya. Habis. Uraian ayat yang bersangkutan dengan kata walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, habis kata. Dan sekarang masuk tajuk lain pula, katanya dan tak kala ditegah. Ini
dan tak kala ditegahkan Nabi ini asbabun nuzul. Sebab-sebab nak turun ayat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Jadi dan tak kala tu itu tangga itu apa dia latar belakang bagi ayat waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Nampaknya masa ada 7 minit lagi. Tapi rasanya cerita tu panjang. InsyaAllah kita sakat tu dulu. Lagi akan kita sambung ya insyaAllah. Kita akan sambung minggu depan. Dan tak kala ditegah Nabi SAW daripada Baitillah. Kita akhir itu. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu faradad alaina waqtah tajina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.